Isnin hingga Jumaat. Saksikan Hawa Eksklusif hanya di Suka TV. Suka sangat! Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton Hawa yang setia bersama kami. Anda bersama dengan Syasha dan juga Darina. Kita sedang bersiaran secara langsung dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Dan seperti biasa, kami berdua akan menemani anda pada hari ini bermula dari pukul 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di saluran 116 MyTV, atau anda boleh live stream di YouTube kami Suka TV, dan anda juga boleh melayari laman web sukatv.com dan sukashop.com untuk membeli belah bersama kami. Dan Syasha, hari ini merupakan hari baru dan Darina nak bagi semangat baru kepada penonton Hawa. Dia berbunyi, anda boleh mencapai matlamat anda sama ada dengan mencari jalan ataupun membuat jalan sendiri. Orang kata usaha tangga kejayaan. Walau apa pun yang kita nak jadi pada masa hadapan, kita sendiri yang akan tentukan, Syasha. Betul. Dan setiap apa sahaja kita buat, kita perlu dibuat secara hitam putih, iaitu secara kontrak. Jadi kita akan mengupas isu ini sebentar lagi bersama tetamu jemputan kita. Tapi sebelum itu, kita akan keluarkan nombor bertuah suka menang bagi penonton di rumah. Jadi nombor untuk hari ini adalah... Apakah nombor hari ini? Jom kita lihat nombor suka menang pada hari ini. Ya, itu dia. Itu dia S7. Yes, so itu nombor kita pada hari ini. Dan untuk anda semua boleh memenangi hadiah suka menang. Mudah saja, kumpulkan saja kod nombor berbeza setiap hari dari hari Isnin hingga ke hari Jumaat dan hantarkan secara harian atau mingguan kepada nombor 0392262253 selewat-lewatnya pada hari Sabtu sebelum 12 tengah hari. Dan nombor bertuah juga akan keluar di setiap live show setiap hari Isnin hingga ke hari Jumaat. Jadi anda jangan lupa untuk membeli dengan kami untuk berpeluang memenangi hadiah-hadiah yang menarik. Dan seperti biasa, anda boleh saksikan program-program kami seperti di dalam iQIYI, seperti drama Polka Dot, Tome Tome, Berita Latah, Tanya Je, dan banyak lagi program yang akan datang. Betul. Hanya perlu download aplikasi iQIYI secara percuma dan boleh menonton secara eksklusif semua program kami. Yes, ianya hanya percuma. Dan anda boleh juga scan saja QR code yang tertera di kaca TV anda. Baiklah, Jumaat lepas telah berlangsung Malam Gala Abang Long Fadil 3 yang bertempat di KLCC dan tim Hawa telah dijemput ke Malam Gala tersebut. Jadi kami ingin kongsikan keseronokan Malam Gala bersama anda semua. Jadi jom kita saksikan video ini. Kat sini kita bersama dengan Kak Ain. Kita nak tanya expectation dia untuk Abang Long Fadil 3. Okay, so bagi saya untuk kali ketiga ni lebih meletup lah than before. Lebih lagi aksi lasak, fun. I think maybe boleh kot. Boleh Boleh. Okay, so kat sini kita bersama dengan Farisha. Kita nak tanya pula expectation dia untuk Abang Long Fadil 3. Tak sama. Tak sama. Okay, apa lagi? Perasaan you nak tengok ke? Excited macam mana? Sebab ada ramai artis kan, so kita nak tahu apa pula misi seterusnya Abang Long Fadil ni kena buat dalam yang Abang Long Fadil 3 ni. Yes. Okay, so excited ni? Excited. Excited sebab tu kat sini. Alright. Okay, thank you. Kenapa penonton kat luar sana kena saksikan Abang Long Fadil 3? Betul, kena sebab filem ni adalah satu sinonim daripada 1, 2 dan 3 sebab Abang Long Fadil sendiri yang pada awal nombor 1 adalah Samsing. Samsing kampung ataupun Samsing pekan lah. Jadi yang nombor 2 ni dia sebagai sebagai orang yang suruhan
yang ketiga ni dia tu jadi secret agent. Jadi dekat situ berlainan dia punya cara dia, berlainan dia punya pewaktakan yang Zizan bawa sendiri. Yang pasti ni korang kena tengok lah. Yang paling best sekali adalah part-part yang King Kong sendiri. Dia punya keturunan tak pernah mati. Okay, so hari ni kita bersama dengan J untuk Abang Long Fadil 3. Jadi J, apa sebenarnya kelainan untuk Abang Long Fadil 3 kali ni? Kelainannya sebab kita orang payung. Tak adalah. Okey, payung habis. So, tapi saya suka menggunakan, bukan kelainan lah, ada keistimewaan kali ni, di mana yang pertama barisan pelakonnya lah. Okey, lainnya susah kita nak nampak satu filem dengan gandingan semua yang big star. Okey, kelainannya. Dan satu lagi keistimewaannya adalah ada 3 set. 3 set besar yang dalam cerita ni yang korang susah nak nampak dekat filem-filem lain. Ya. Dan satu lagi kelainannya banyak gila aksi. Banyak gila aksi. Ya. Tu mesti banyak cabaran kan? Ya, tapi cabaran, tapi aksi dia, tapi tetap nanti korang akan ketawa. Alright, so sekarang di Abang Long Fadil 3 kita ada Elizabeth. Hello semua. So how are you? Okay, kok nervous. Okay, so kita tahu nervous sebab apa? Sebab ini adalah kemunculan pertama you dalam Abang Long Fadil as agent, right? Betul, Agent Alice. So how do you feel about this? Lizzie sangat-sangat bersyukur sebab dapat peluang untuk berlakon dalam Abang Long Fadil 3 dan dapat bekerjasama dengan Syafiq Yusof semua kan. Tapi Lizzie sebenarnya nervous sebab kena perform. Kejap lagi kena nyanyi OST lah Abang Long Fadil 3 which is Payung. So agak nervous. Dah 4 tahun Lizzie tak perform atas stage. Kelainan dia banyak because dia punya persembahan tak macam dulu lah. Satu. Yang kedua, dia ni style macam James Bond sikit. Dia ada perisikan, ada apa. Lepas tu cara persembahan yang Syafiq buat kali ni, dia banyak western style lah. Western style dari segi fighting, dari segi apa, dari segi penceritaan pun. Dan filem ni bagi saya, kalau selepas kita dalam keadaan stres lepas pandemik ni, kita nak berhibur, kita nak gelak ketawa, inilah filem dia. Iaitu filem Abang Long Fadil 3. Sebuah filem yang akan membuatkan kepala anda tenang, tak stres. Ini filem dia. Ya. Jadi saya sarankan kepada penonton, jangan lupa saksikan filem Abang Long Fadil 3 di Pawagam. Saksikan. Teruja lah saya puji Syafiq. Saya betul-betul bangga rasa dengan pengampun orang kaya. Ini dia job ada nyot. Iya ke? Tak ada pilihan. Baik Abing. Saya apa kata kita beri tepukan sekali untuk Syafiq malam ini. Yes, Syafiq Yusof everybody. Syafiq dan juga Datuk. Terima kasih kepada dua orang insan ni. Lebam sana sini. Saya cakap, saya villain paling kuat mah. Lawan Lizzie saya kalah meh. Saya satu pun tak mau kena. Syafiq fikir ini PL Syafiq oh. Okey, kalau kau kenal dia fikir ini apa yang dia pusingkan ni? Apa yang dia pusingkan ni? Tengah dapat ilham kot kan? Mata kenyet boleh bikin so aku suka dia pasal dia muda yang banyak fikir sebab kebanyakan orang muda memang tak nak banyak fikir kan macam korang tengok tadi tak payah fikir tengok kan so terima kasih. Saya just nak cakap pendek je. Terima kasih semua. Terima kasih mak dengan ayah saya. Terima kasih Allah SWT. Terima kasih Astro. Terima kasih Jazina. Terima kasih family saya. Terima kasih wife saya. Selalu ada sokong saya kalau apa pun jadi. Dan itulah saya buat filem Abang Long Fadil 3 ni for you to have fun because life is stressful. Let's have fun for once in a while. Alright,
itu sedikit sedutan daripada malam gala Abang Long Fadil 3. Kalau kita tengok meriah sangat sambutan dia kan. Mungkin mereka tu sebenarnya dah menantikan daripada Abang Long Fadil 1, kedua sampai ketiga, memang betul-betul buat orang tak kering gusi. Mungkin Syasha sendiri dah menonton hari tu, macam mana boleh share sikit? Yes, memang movie dia sangat seronok untuk ditengok oleh semua golongan. Yes, dan barisan-barisan artis yang memang gempak-gempak. Dan juga movie ni sebenarnya dah hold for quite some time to be released. So now that it's out, pergilah tengok di wayang. Kita support local. There's a lot of action and comedy going on. So memang best. Alright, baiklah, kita akan berehat sebentar lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk bersembang tentang kepentingan kontrak dalam perniagaan bersama tetamu jemputan kita sekejap lagi. Jika anda ingin tahu, pastikan terus setia bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Alright, kita kembali lagi dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Dan bagi membincangkan topik kita pada hari ini, iaitu kepentingan kontrak dalam perniagaan, kita bersama tetamu dua orang kita di studio, Syafiqah Abdul Razak dan juga Atikah Abdul Razak. Mana satu Syafiqah? Mana satu Atikah? Syafiqah. Syafiqah, Atikah. Ya. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat. Terima kasih kerana menjemput kami pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih kerana sudi datang untuk bersama kami di sini. Yes, dan korang kembar nampak exactly the same. Betul Syasha, kita kembar. Macam nak bezakan Syafiqah, Atikah, Syafiqah? Siapa dulu? Siapa dulu? Adalah saya Atikah, kakak. Tapi bezakan 5 minit saja. 5 minit saja. Kakak 5 minit. Alright, okey. Saya, Mungkin Syasha pun ada kembar juga kan? Tapi beza kami 2 minit saja. Okey, lagi so short ya. Yes. Alright, di permulaan ini kita nak berkenalan dululah dengan kedua-duanya. Mungkin boleh ceritakan sikit macam mana boleh jadi seorang peguam, mungkin daripada background family ke atau minat ke, macam mana? Terima kasih Dorina. It's a good question. Okay, basically waktu kita sekolah menengah STP, kita suka join forum. Okay. And then join ada sedikit program macam debat begitu. Jadi memang kita memang minat untuk socialize, terlibat dengan orang dan membantu. Jadi kita ambil STPM, seterusnya kita teruskan pengajian di UIA, ambil degree law. Jadi from that kita continue lah working sebagai peguam, dan alhamdulillah akhirnya kita buka firma guaman sendiri. Ketua Atikah Syafiqah Associates. I see. Wow, your parents must be very proud. Dah lah anak kembar, pasal dua-dua jadi lawyer pula tu. Alhamdulillah, syukur Sasha. Right. So memang daripada muda korang dua-dua ada minat yang sama. Sejak zaman sekolah memang kami banyak, seperti Syafiqah maklumah tadi, kami banyak terlibat dengan forum dan berkongsi program-program bersama dengan rakan-rakan. So memang minat untuk jadi peguam sejak sekolah menengah. Dan juga waktu dekat UIA kita ambil law. And then alhamdulillah the journey tu awal susun daripada sekolah and then sehingga ke universiti dan boleh meneruskan kerjaya sebagai seorang peguam lah. Wow, so interesting. And also so now korang are you both in the same line of law ke macam mana? Okay, kita buat area berbeza. Jadi dalam normally orang suka ingat bila peguam dia tahu semua benda kan. Jadi kita ada banyak jenis peguam. Banyak area of law. So secara asasnya saya merupakan peguam terlibat dalam bahagian syariah, peguam syar'i ataupun kita katakan peguam yang in charge case, bukan sekadar kes di mahkamah syariah tetapi melibatkan kes-kes hibah, wasiat dan pusaka, dan juga peguam litigasi ataupun kita panggil litigation lawyer, iaitu contohnya jika mana-mana pihak yang breach of contract ataupun adanya saman mala defamation, jadi saya mewakili kes-kes di mahkamah lah. Atika? Maka saya pula bukan peguam hartanah, juga peguam corporate. Itu yang melibatkan contoh topik kita pada hari ini berkaitan dengan perjanjian dan kontrak. Itu yang pertama. Maksudnya anything related to agreement. Contohnya perjanjian jual beli, dan juga perjanjian bersama dengan pihak individu dan juga company. Itu untuk kontrak, dan juga perjanjian corporate lah yang melibatkan contohnya joint venture agreement, and then juga investment agreement, and itu related in term of conveyancing and corporate matter, dan juga syariah. Alhamdulillah. So kita peguam syar'i. Sebab kalau peguam syar'i ni dia special sikit. Dia kena ada sijil ataupun cert untuk setiap negeri. Maksudnya contoh macam dekat Selangor berbeza, and then Kuala Lumpur berbeza, and then Perak, and then Pening dan juga Terengganu. So kita practice both lah.
Satu civil law, second syariah law. Okey. Maksudnya dah buka associate tu dah berapa lama? 2017, alhamdulillah lebih kurang 5 tahun. 5 tahun dah. Alhamdulillah. Pengalaman cukup banyak lah rasanya. Cuma kita practice dah 9 tahun. Semua our own practice firma mesti 5 tahun lah. I see. Okay. So now, speaking of the contract, right? Apakah sebenarnya perbezaan antara kontrak perniagaan dan juga kontrak perdagangan? Okay. Basically sebenarnya kontrak perniagaan dan kontrak perdagangan itu terma je berbeza. Tapi the basic principle adalah kontrak itu adalah suatu undang-undang yang mengikat antara dua belah pihak. Okay. Mengikat antara dua belah pihak. Dan basically kalau saya boleh bagi tahu awal, so kontrak ni dia ikut Akta Kontrak 1950. Maksudnya anything related to kontrak tu mesti ada undang-undang yang govern, itu Akta Kontrak. Mungkin boleh terangkan jenis-jenis kontrak perniagaan itu sendiri. Okey. Apa ada banyak? Okey, kalau kontrak perniagaan ni sebagai contoh satu contohnya perjanjian investment agreement, perjanjian pelaburan. Contohnya kalau contoh seorang pelabur atau investor nak melabur dalam satu syarikat, so of course investor nak secure dia punya terms and conditions dengan dia punya investment amount. So perlunya ada kontrak pelaburan, iaitu contohnya antara pelabur dengan company terbabit lah, itu yang pertama. Itu kalau perniagaan lah. Yang keduanya sebagai contoh juga contohnya MOU, Memorandum of Understanding between two companies. Yang ketiga contoh joint venture agreement, perjanjian usaha sama. Contohnya jika ada satu company developer pemaju nak develop project untuk projek perumahan, and then perlu melibatkan nak develop land, so ada tuan tanah. So tuan tanah tu yang produce the land, developer tak ada tanah. So developer perlukan tanah daripada landowner. So perlunya ada perjanjian joint venture agreement between both parties lah. Satu the companies, developer, and the other one is individu. Isu antara perniagaan lah, antara pihak pemaju dan juga pihak individu, itu landowner. Okey. Dia ada communication dekat situ lah untuk dalam konsep kontrak ni. Betul. So kalau macam mungkin saya boleh terangkan dulu dah sebut sedikit elemen kontrak tu. So basically the basic principle atau fundamental principle adalah berkenaan dengan apa yang kita perlu faham tentang kontrak ni. Mengikut Akta Kontrak 1950 ada berapa elemen lah. Yang pertama offer. Itu perlunya ada penawaran. Yang kedua perlu ada acceptance, penerimaan. Yang ketiga perlunya ada consideration, balasan. Contohnya tadi saya cakap kalau landowner bagi tanah kepada pemaju untuk dimajukan, so landowner akan dapat berapa persen ataupun amount yang diberi oleh pemaju kepada landowner because landowner memberi tanah tersebut kepada pemaju untuk dimajukan. So consideration, balasan in terms of money contoh. Yang keempat adalah intention to create legal relation between both parties. Perlu ada intention. Betul. So maksudnya pihak-pihak tu iaitu antara pihak pemaju dan juga sebagai contoh ada joint venture agreement tu pemaju dengan pihak developer tu perlunya ada elemen tu perlu dipenuhi lah. Ada offer, ada acceptance, ada consideration, ada intention to create legal relation. Dan terma-terma itulah yang mengikat pihak-pihak tu, antara pihak pemaju dan juga pihak landowner lah. Itu dalam konteks perjanjian usaha sama lah. Maksudnya ada 4 elemen tu tadi dalam terms. Baik, saya nak tanya juga kepada Syafiqah tentang kepentingan kenapa adanya kontrak, tapi kita nak commercial break dulu. Boleh jangan sampai sini, nak tahu banyak lagi. Okey, kita berehat sebentar bersama dengan kami, program Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Dan kita masih lagi bersama Syafiqah Abdul Razak dan juga Atikah Abdul Razak dengan topik kepentingan kontrak dalam perniagaan. Alright, kalau tadi kita tanya tentang kenapa perlu adanya kontrak ini, apa sebenarnya kepentingan kontrak itu? Mungkin ramai di luar sana tu yang tak ambil endah mengenai kepentingan kontrak sendiri. Mungkin Syafiqah boleh jelaskan. Terima kasih Dorina dan Sasha. So basically kenapa
kenapa perlu ada kontrak? Tadi Atika dah terangkan ada 4 elemen utama kontrak. Jadi antara kepentingan adalah untuk memastikan hak-hak pihak-pihak itu terjaga. Contoh, saya kena bagi satu contoh supaya mudah faham. Contohnya jika pihak-pihak ni terlibat dalam satu agreement, kita katakan partnership agreement ataupun perjanjian usaha sama. Jadi jika ada terma-terma tu, pihak-pihak perlu follow terma. Jika mana-mana pihak itu gagal ataupun kita katakan breach of contract according to Contract Act 1950 tadi, pihak yang jadi victim atau pemangsa dia boleh bawa kes di mahkamah. Namun bayangkan jika pihak-pihak ni tak ada kontrak, jadi you all nak bersandarkan kepada apa? Jadi itu salah satu dah memastikan kepentingan pihak-pihak. Yang kedua adalah untuk memastikan pihak-pihak jelas dengan terma-terma. Contohnya, kalau tadi ada nyatakan tentang perjanjian jual beli. Contohnya bila perjanjian jual beli rumah atau kondominium. Jika ingin membeli rumah, berapakah deposit dia dan berapakah tempoh bayaran. Benda tu jelas. Jika tidak dinyatakan dengan dalam kontrak, mungkin setelah bayar deposit, penjual hilang. Ada kes yang datang kepada kami, anak guam kami, mereka berjumpa dengan kami, mereka dah membayar certain amount of money, quite a lot, tetapi mereka tidak menantangi sebarang perjanjian jual beli tanah. Kesannya jika mereka pergi balik kepada penjual untuk dapatkan tanah, tetapi penjual lesap kerana tiada kontrak dan agreement. Jadi jika ada kontrak, setelah bayar deposit, contohnya penjual, pembeli membayar deposit kepada penjual kena menyerahkan tanah itu dan tempoh ditetapkan. Namun jika tiada, di mana kita nak pertahankan hak salah satu pihak. Jadi kepentingan dan make sure pihak-pihak itu jelas tentang terma. Yang ketiga, bila pihak-pihak dah tanda tangan satu perjanjian, mereka akan lebih berhati-hati. Because you dah tanda tangan, you tak akan boleh simply breach. Bila you breach, normally perjanjian yang kita buat, kita akan ada satu klausa namanya adalah in the case of breach ataupun termination. Mana-mana pihak yang gagal mematuhi terma kontrak, pihak jadi mangsa tu boleh menuntut compensation ataupun damages. Tapi kita nak share sedikit, dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, surah Al-Maidah ayat 1. Wahai orang beriman, patuhilah janji. Sebenarnya kontrak yang kita bincang ni memang telah dinyatakan Al-Quran. Al-Quran sebagai universal message to all regardless of people, memang menyatakan bahawa bila berjanji kena patuhi. Jadi bila pihak-pihak dah tanda tangan satu perjanjian, so kita andaikan pihak-pihak follow perjanjian. Jika salah satu pihak gagal atau ingkar, dia ada satu cara lain untuk memastikan hak tu terjaga. Banyak kepentingan sebenarnya kan. Kalau langgar salah satu je mungkin boleh memudaratkan juga. Itu saya juga nak tambah sikit lah kan. Mungkin Syafiqah tadi berlatar belakangkan syariah kan. Mungkin soalan sensitif sikit lah nak tanya. Adakah khususnya kepada umat Islam saja kontrak ini perlu dijalankan ataupun tidak kira siapa pun? Okey, kalau ikut praktikal di Malaysia, kontrak tu dia praktis kepada semua, dia maknanya universal. Cuma kalau bagi orang Islam, kita ada perjanjian kita buat, kita customize according to Islamic law. Contohnya dalam bahasa mudah, partnership agreement ataupun perjanjian, apakah partnership? Usaha sama ataupun tapi kalau dalam Islamic kita masukkan terma tu sebagai musyarakah. Musyarakah tu sama ya, partnership, dia ada syarikah, dia share. Benda yang sama tapi term berbeza. Cuma prinsipal asas dalam kontrak dalam Islam ni dia tidak kita katakan tidak membebankan. So tidak boleh interest ataupun jika ganti rugi yang membebankan pihak tu. So dia ada few term lah, dia kena jelas, tak ada gharar, tak ada uncertainty. Dan bagaimana pula dengan perniagaan secara online pula? Sebab dah banyak kan kita tengok perniagaan dekat social media dan sebagainya. Adakah mereka juga perlu mengeluarkan kontrak untuk perniagaan secara online? Okey, basically untuk kontrak secara online ni kalau ikutkan dahulu memang tak dibincangkan lah sebab baru sekarang kan. Maksudnya because of the technology sekarang everything online. So basically kalau untuk online dia sama je, prinsip asas sama. Iaitu kena ada elemen kontrak tu pun dipenuhi. Iaitu perlunya ada offer, dan perlunya ada acceptance, and then perlunya ada consideration. So basically dekat, kalau kita, saya bagi contoh yang mudah lah. Kalau orang nak beli baju online kan, orang nak beli baju online dekat website So dia akan perlu, dia pergi website, dia isi maklumat dia.
kan, dari sisi maklumat. Maksudnya dia bersetuju untuk belilah offer tu daripada orang yang provide the website lah, offer acceptance daripada pembeli tu sendiri, dan dia buat bayaran. Maksudnya ada consideration dekat situ. Maknanya kata offer ada, acceptance ada, consideration ada, dan intention nak beli pun ada. Dah dipenuhi sebenarnya benda tu. Maksudnya action dah menunjukkan kontrak tu ada. Sebelum kontrak tu ada, maksudnya indirectly maknanya kontrak tu dah berlaku antara pihak penjual dan pembeli. Maksudnya owner of the website tu, tak kisahlah brand apa, dan pembeli, pengguna yang membeli. Cumanya dia tak kita tak nampak lah secara tangible, maksudnya in term of apa yang boleh dipegang, tetapi ditulis di dalam website tu. So dia kena kontrak tu. Maksudnya fokus tu bukan kepada syarikat-syarikat yang besar saja, syarikat yang usahawan-usahawan yang kecil juga pun boleh menjalankan kontrak perniagaan ini. Okay, baik, kita tanya juga Atika, nak tanya apa yang akan dikenakan kepada seseorang itu jika dia melanggar kontrak. Macam mana? Itu soalan baik. Ini biasalah kan. Maksudnya bila kita buat sesuatu, kita mesti tahu apa efek dia. Masuk dengan kontrak juga. Maksudnya bila seseorang menandatangani kontrak, tak kisah kontrak apa. Sebagai contoh yang mudah lah, perjanjian jual beli, perjanjian jual beli rumah, cakap tentang beli kondominium, jika melanggar kontrak. Contoh bila sign perjanjian, owner dah bagi tahu. Contohnya saya sebagai penjual sini, saya nak jual dekat Derina satu kondominium tadi 500,000, and then Derina setuju nak beli saya kondominium 500,000, and then Derina bayar kat saya 10% deposit 50k. Okay. Suddenly dah 3 bulan, Derina tak apply loan sebab nak bayar cash. Suddenly you can afford to pay. You dah maksudnya tak ikut terma-terma tu, itu untuk membayar tempoh yang dinyatakan, tempoh 3 bulan. So adanya breach of contract kat situ, ataupun langgar kontrak ataupun pecah kontrak kita katakan. So bila ada pecah kontrak tu, apa yang berlaku? Maksudnya hukumannya tu apa hukumannya? Dia tak boleh bayar, contohnya dalam konteks balance purchase baki harga tadi 450,000. Tadi kan kita kata 500,000 harga jualan, 50k adalah deposit, 450 tu tak boleh bayar dalam tempoh 3 bulan. Apa hukuman dia? So hukuman dia adalah deposit yang Derina bagi kat saya tu, saya boleh forfeited. Saya boleh ambil deposit tu because of the breach from your side. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah kontrak tu boleh terminate. Maksudnya dah batal. Okey. Itu basic lah. Itu based on the terms and condition dalam agreement tu. Kita kena nyatakan spesifik what is the term and condition in terms of termination clause. Ataupun termination clause lah. Tetapi saya sebagai seorang peguam, saya akan nasihatkan dahulu. Kalau boleh before that happen, kita akan nasihatkan dan kita bagi legal advice. From early stage, both of you, kita dah berjanji bersetuju untuk you agree nak beli, I agree nak jual. So if possible, kalau boleh berbincang dulu apa yang boleh kita usahakan untuk kontrak ini diteruskan. Contohnya I give extension for you 1 month, contoh kan. So extension is okay 1 month. So within 1 month tu you boleh complete. So kontrak tu boleh diteruskan. So di pihak peguam kita akan advise accordingly, akan merujuk kepada terma-terma kontrak, dan if possible kita buat mediasi dahulu, berbincang secara baik dulu what happen sebenarnya. If still cannot, baru boleh if not, baru kita enforce. Untuk both party punya interest. Banyak lagi nak cakap ni. Kita sambung je lagi. Kita bersama kejap lagi dengan peguam-peguam kita ni. Kita saksikan sebentar lagi. Tapi kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Okay. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam program Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Kalau tadi kita sembang mengenai hukuman yang akan dikenakan kepada mereka yang melanggar kontrak itu, mungkin sebelum ada hukuman tu kita ada perbincangan dahulu, boleh buat consideration dulu dengan dua pihak, baru boleh kita ringankan ataupun hukuman tu boleh dijalankan. Okey, baik, kita tanya juga kepada Atikah. Okey, Atikah background dia merupakan hartanah, peguam hartanah. Mungkin tanya, adakah kontrak hartanah di bawah kontrak perniagaan? Mungkin boleh berterangkan kepada penonton apa bezanya dan mengapa mereka perlu peka apabila mereka
membuat pembelian berkaitan dengan hartanah ni? Soalannya adalah adakah kontrak hartanah berada di bawah kontrak perniagaan? Okey. So kontrak hartanah ni indirectly kita boleh katakan bahawa jual beli tanah contohlah. Sebagai contoh jual beli hartanah ataupun jual beli tanah sendiri. So maksudnya perniagaan ni adalah business agreement ataupun business dealing lah. So biasanya orang nak jual tanah contohnya saya bagi contoh lah. Saya ada 10 ekar tanah. And then Syafiqah nak beli saya punya tanah 10 ekar. Okay. So maksudnya saya tak boleh simply bagi, because even she is my sister, you ambil dah tanah I know. Maksudnya still between us kita akan buat perjanjian. Perjanjian iaitu perjanjian kontrak hartanah atau jual beli hartanah. Okey. Seperti yang saya cakap tadi, bila jual beli tanah tu maksudnya adalah kena clear. Bila kontrak kena clear, apakah terma ataupun terms and condition jual beli tanah. Contoh yang pertama, berapa harga jualannya, siapa saya nak jual. Yang kedua, berapa harga beliannya. Yang ketiganya, berapa tempoh perjanjian jual beli tanah tu. Contohnya, saya jual tanah, Syafiqah nak beli tanah tu, berapa tempoh saya akan dapat harga jualan tersebut. Syafiqah pula bila pula akan dapat tanah tersebut. Bila tu kena clear. Okey. Dan juga so bila benda tu clear, terma-terma tu clear dan dinyatakan agreement, so pihak-pihak akan rasa senang hatilah. Maksudnya kita dah bersetuju. I nak jual banyak ni, you nak beli banyak ni. So indirectly nak kaitkan dengan soalan tadi, adakah itu kontrak perniagaan? So maksudnya bila kontrak perniagaan ni is buat business lah kan. Biasanya orang nak jual ni nak dapat profit lah kan, ataupun dapat untung. So one of that itu juga kontrak perniagaan. Saya jual tanah 10 ekar kepada Syafiqah. So I get the money, the purchase price. Then of course I get juga ada untung, because of course biasanya kalau orang jual tanah ni dia akan jual ikut harga market value, berapa harga sekarang. So kontrak hartanah juga termasuk salah satu kontrak perniagaan. Sama ada penjual tersebut sedar tak sedar. Kadang-kadang dia buat kontrak nak jual tanah ni tak sedar, tapi it's part of the business agreement lah. Walaupun hartanah itu dilakukan secara ataupun adik-beradik lah, orang kata wasiat ke apa pun, still dalam kontrak perniagaan pun sama kan. So kalau dalam kontrak ni ada jual beli. Jual beli perniagaan kan, jual beli. So maksudnya kalau kontrak ni kita kena tengok apa bentuk kontrak tu. Kalau dia melibatkan jual beli, dia melibatkan untung rugi, itu kontrak perniagaan. When we talk about business, buat profit kan. Dan sukalah kiranya saya nak, mungkin awal saya tak emphasize on verses in the Quran. Dalam Quran Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 282, iaitu wahai orang yang beriman, jika kamu hendak berhutang maka tulislah dengan adil. Maksud nak katakan bahawa kepentingan untuk menulis sesuatu dalam konteks berhutang. Tapi kita boleh merupakan skop yang lebih luas. Kita mahu jual beli tu tanah, jual beli rumah, even nak jual beli perabat pun sama juga. Ada kontrak jual beli hitam putih banget. Ini sama juga kalau macam Darina dipanggil untuk jadi host dengan satu company. You ada kontrak, talent agreement, ambassador agreement. Apa you punya role, and then macam mana you punya payment. So benda tu akan protect interest. Itu dah talent agreement lah. Tapi tadi kita talk about hartanah dengan perniagaan. Alright. So mungkin Syafiqah pula boleh beri kita contoh-contoh pula kepada kontrak hartanah. Alright. So sebagaimana yang nyatakan tadi itu, dia tak terhad kepada kontrak yang melibatkan jual beli tanah. Contoh saya ambil satu contoh adalah contohnya adalah tenancy agreement ataupun perjanjian penyewaan. Contohnya individu A nak sewa rumah kondo ni for let's say 1 year. And then kita katakan penyewa dan juga owner lah Jadi kena clear lah berapa lama tempoh masa sewaan, berapa harga untuk bayaran bulanan Sebab kita ada case di mana klien kita dia high profile juga klien, tapi dia tak boleh bayar kondo punya rental tu monthly. Walhal dah ada kontrak tu, dia kesannya sampai owner tu terpaksa bawa ke mahkamah untuk tuntut compensation dan ganti rugi. Jadi itu antara contoh-contoh kontrak hartanah. Yang kedua adalah joint venture agreement ataupun
perjanjian usaha sama. Contohnya antara pihak developer pemaju dan juga pihak landowner. Jadi nak memajukan tanah tu kena ada clear term. Berapakah yang landowner setuju untuk jual tanah tersebut dan apakah developer tu bila dah siap tanah rumah tu dia akan bagi satu rumah tak sebiji rumah kepada landowner. Contoh sebab ada kes di mana bila landowner ni dibagi tanah untuk di-develop oleh pemaju, in return pemaju tu agree, okay kita let's say kita buat 20 buah biji banglo, we agree to give you 1 unit. Contoh in consideration of that lah. Jadi kontrak hartanah ni yang melibatkan jual beli hartanah dan dealings, sama ada sewaan, jual beli, joint venture, developing tanah tersebut. Dia luas. Sebenarnya konteks kontrak dalam perniagaan tanah juga Ya, dalam betul. perniagaan. Maksudnya jika berlakunya satu orang kata keuntungan, perlu adanya kontrak Betul. perniagaan. Kontrak hartanah atau perniagaan. Alright. So thank you so much Syafiqah dan juga Atika kerana sudi bersama kami hari ini untuk membincangkan topik ni. Sedikit sebanyak memberi memberikan kita manfaat juga inspirasi input kepada penonton Hawa, dan kita juga dah jelas mengenai kepentingan kontrak dalam perniagaan perlu sebenarnya kan. Baik, kita ucapkan baik terima kasih kepada kedua-duanya kerana sudi hadir. Thank you. Terima kasih Derina dan Shasha. Terima kasih. Banyak ilmu It's our kita dapat. pleasure. Alright, so sekarang kita akan berehat sebentar dan kami akan kembali semula selepas ini dalam program Bual Bicara Hawa, Inspirasi Wanita Masa Kini, Wanita Luar Biasa. Alright, kita kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, Inspirasi Wanita Masa Kini, Wanita Luar Biasa. Dan untuk segmen terakhir kita pada hari ini, kita ada product review daripada M. Faiz Food Industry Sedia Berhad, Mama G's Care Plus, dan iaitu Chippy Chocolate Cookies bersama Yummy. dengan tetamu jemputan kita, Encik Tahir Bujang, pengerusi syarikat Maiz Food Industry Sedia Berhad, dan juga saya panggil Chef Faiz lah. Betul. Chef Faiz, pengarah urusan. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome to Hawa. Thank you so much for inviting. Okay, memang daripada awal tadi memang tak sabar dah tengok ni kan. Mungkin boleh ceritakan, boleh jelaskan sikit secara mendalam apa sebenarnya produk ni. Okey, produk yang kami cipta ini adalah actually berdasarkan kepada R&D yang kita develop bersama Fakulti Sains Kesihatan UKM. So dalam projek R&D itu kita mencipta satu compound high fiber gluten free dan kami sebagai pembuat cookies, so kita mengolahkan kepada bentuk ready to eat produk iaitu cookies. So sekarang ni yang kita ada adalah Chippy Choc cookies yang tinggi fiber, gluten free dan sugar free. Itu yang interesting tu sebab biasa kita dengar chocolate sweets, right? Yeah. So it must have a lot of sugar in it. So how do you produce this cookie Sugarless. without any sugar? Okay, so dalam proses R&D kami, kita bekerjasama bukan sahaja dengan UKM, kita juga bekerjasama dengan Lembaga Koko Malaysia untuk menghasilkan coklat chip yang tanpa gula. Sugar. Ya. Wow. First time kita dengar coklat yang tak ada sugar. Okey, mungkin Chef Faiz mungkin boleh ceritakan sikit mungkin kandungannya, bagaimana prosesnya daripada awal. Sedikit mengenal macam as for now macam yang kita ada dekat sekarang ni dekat meja ni adalah Chippy Choc cookies. Memang totally biscuitsnya adalah pembuatan yang tepung dia adalah tinggi daripada tinggi serat dan bebas gluten tu. So tepung tu dah hasilkan, kita masukkan dengan biskut kita untuk produce that healthy punya biscuits. So totally ingredients apa yang kita pakai memang adalah bebas gula dan tinggi serat. In fact kita pun boleh dah buat lab test juga untuk buat dapat sukatan yang dibenarkan lah untuk konsum. Adakah ini merupakan produk pertama yang dikeluarkan? Bagaimana tercetusnya idea nak keluarkan chocolate chip? Selain mungkin sebelum ni dah pernah keluarkan produk lain? Sebenarnya chocolate chip adalah satu macam mana kita nak bagi orang rasa dulu dengan coklat sebab dengan coklat adalah
orang mudah boleh terima coklat tu. Tapi daripada daripada coklat tu dia adalah kesihatan lah. Maksudnya bebas gula dan memang ada juga ingredient yang berkhasiat untuk dikonsum. Alright. So jadi bagi pembeli-pembeli di luar sana mereka boleh cari produk ini di Suka Shop dan di mana lagi mereka boleh dapatkan produk ini? Selain dari Suka Shop, kami juga ada di pasaran online seperti di Agrobazar online. Alright. So buat masa ini kita masih lagi dalam promosi. Ya, kita memberi 25% diskaun kepada para pengguna. 20% 25%. Berapa harganya tu? Okey, kalau harga pasaran dia berjumlah dalam RM53. Ya, jadi dengan diskaun yang kita berikan, harganya turun kepada RM40. RM40 untuk 6 kotak. 6 kotak. Kalau kita tengok packaging ni pun memang kecil kan, kalau nak masuk dalam beg pun senang. Betul. Lepas tu kalau kita sebagai penggemar yang orang kata nak kudak-kudak ni kan, sambil tengok movie ke apa, orang kata kalau nak ambil banyak pun tak apalah sebab sugar free. Exactly. Orang kata ketagih lah, nak makan lagi. Macam mana sebenarnya boleh tercetusnya idea nak keluarkan sugar free cookies ni? Okey, secara latarnya kita boleh katakan sebenarnya kita nak tackle masalah kekurangan fiber sebab pada tahun, kalau tak silap saya, pada tahun 2019 National Study dia mendapati yang 95% dari kalangan populasi Malaysia menghadapi masalah kekurangan fiber dalam diet seharian mereka. I see. Ya, so jadi dan juga untuk diabetik, untuk pesakit diabetik dia ada dalam 20%. Ya, iaitu seorang dalam 5 orang adalah pengidap diabetik. Jadi kami mengambil inisiatif ini dan bekerjasama dengan Fakulti Sains Kesihatan UKM untuk menghasilkan satu produk yang boleh memperbaiki kesihatan. Sikit sebanyak dapat membantu orang kata penyakit, dapat membantu penyakit kecemasan sendirilah juga. Ya, membantu orang-orang yang kekurangan fiber ni. Sebab kita mungkin kena pergi check juga ni. Betul. So sebenarnya siapa lagi yang memainkan peranan dalam bisnes industri? Setakat ini kita kita mempunyai Pharma membantu kita dan beberapa agensi kerajaan lain seperti SME Corp dan beberapa Bioeconomy Corporation. So kita dapat banyak juga bantuan untuk meningkatkan produk kita. Mungkin Chef Faiz boleh ceritakan kenapa mereka perlu membeli chip coklat ni. Kenapa? Menariknya produk. Untuk family di luar sana, kalau macam yang berminat, bukan setakat untuk family saja ataupun anak-anak yang ada kat rumah sana pun, yang family yang concern pasal kesihatan pemakanan anak, so boleh dapat kita orang punya produk dekat Suka Shop. And then kita pun ada juga di Agrobazar. Kita sedang buat promosi sekarang ni. So bolehlah kalau ni family yang concern untuk healthy, mungkin diorang boleh makan yang lebih yang berkhasiat lah. Berapa harganya tu? Ulang balik, berapa harganya? RM40 sahaja. Special penonton hawa hari ni berapa? Selepas diskaun untuk hari ni promosi RM40, kita dapat 6 kotak saja. 6 kotak RM40. Okey, maksudnya saya ambil 6, Syasha ambil 6. RM80. Terus beli RM80 terus boleh dapat menang hadiah suka menang. Suka menang boleh. Alright. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada Encik Tahir dan juga Encik Faiz kerana sudi datang hari ini bersama dengan satu produk orang kata memang membantu kesihatan mereka di luar sana. Orang kata kesihatan snack yang berkhasiat. Terima
Terima kasih. Kami mohon maaf segala kekurangan daripada kami. Yang baik itu kita ambil jadikan iktibar dan semoga ia memberi manfaat buat kita semua. Dan segala yang buruk itu khilaf daripada kami berdua. Itu sahaja daripada saya, Syasha dan juga Darina. Bertemu lagi esok bersama Talisha dan Eliza Hisham di program Hawa Inspirasi Wanita Masa Kini, Wanita Luar Biasa. Bye. Saya nak rasa sikit boleh? Saya nak rasa sikit.